Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Kita sambung yang pagi semalam, pagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru bifaitin wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu ala hadiratin. Baik. Dia asal sembahyang fardu yang wajib 5. Wajib ni muslim mukallaf tahir. Jadi bila kata wajib, kaedah kita bab selawat, ijma' ulama sembahyang kalau tinggal wajib qada. Melainkan orang perempuan yang dalam keadaan haid tak wajib qada, yang memang diyakini itu adalah waktu haid, tak payah qada. Begitu juga kalau bab nifas, mana yang memang yakin itu adalah bab nifas, darah nifas, tak wajib qada. Kalau ada pun yang kita bicara hari itu, pagi tadi kita sebut tak, ada yang istilah waktu darurah, kaedah yang telah disebut oleh ulama kita, yang ada kena qada tu dalam bab solat bagi wanita yang haid, bila dia suci pada waktu yang semayang boleh jamak, khasnya pada waktu kedua dia suci, maka waktu yang dia suci itu dia kena solat, dan waktu yang boleh jamak yang sebelumnya dia kena qada. Memang kaedah kita macam tu. Kaedah kita tu maksudnya kaedah kita dalam mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Adapun memang waktu-waktu yang memang yakin haid, yang lain memang tak ada kena qada. Dan ada sebut pagi tadi khasnya pada masalah wanita, masalah haid nifas dia kena ngaji elok-elok, pasal kadang-kadang darah jadi tak ketahuan, tambah musim-musim vaksin ni, ada yang kena cocok habis darah pun sibil. Ada yang makan perancang, makan tak ada apa-apa, bila berhenti makan perancang sibil. Dan tu benda-benda yang jenis-jenis macam tu mengubah tabi'i yang Allah Ta'ala buat fitrah pada kita tu, semua bahaya. Dia bukan saja bahaya dari sudut kesihatan tu, bahkan dalam masalah syarak pun bahaya. Dia ada perancang-perancang Yahudi, orang kafir, nak menjahanamkan orang Islam dari sudut keturunan, mempupuskan orang Islam. Memang dia ada perancangan itu, tak ada sangka baiknya dengan orang macam tu. Pasal memang dah ada berapa banyak dalam Quran hadis isyarat, memang dia pun ni niat jahat, bukan niat jahat, memang jahat. Memang hasadam min indi anfusihim, memang dia dengki sungguh apa yang ada dalam hati perut dia. Tak pernah dia seronok dengan Nabi Muhammad pun dia tak seronok, apatah lagi dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan tak percaya lagi. Quran Allah yang cerita, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sama kita ikut cara hidup dia mereka. Memang Rasulullah isyarat dalam hadis dia kata la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kamu pasti akan ikut cara hidup orang-orang yang terdahulu daripada kamu, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'uhu, sehingga kalau mereka masuk dalam lubang dab pun kamu akan masuk. Kalau dia orang pakai ada apa, bertatu juga, dia sampai macam tu, orang Islam bodoh macam tu, agama tak tukar, tapi cara hidup ni macam mana orang Yahudi habis, macam mana Nasrani habis. Demo pun bercampur lelaki perempuan, kita pun campur lelaki perempuan, demo pun semua cara hidup macam tu.
Demo pun merancang keluarga, kita pun merancang keluarga agak pula tu dengan kaedah yang tak dibenarkan syarat. Sikit dalam isu-isu macam tu kan. Jadi asal nak sebut masalah tu lah, bila makan tu jadi sewil, darah banyak, darah sikit berhenti pula, tu datang pula. Nak kenal pasti tu dengan ngaji khas. Cuma bila ternyata mana yang haid, mana yang bukan, antara kaedah dia kaedah tamyiz. Kalau tak boleh tamyiz, mesti refer pada adat. Maka yang mana yang memang diyakini haid, yang tu memang haid, yang mana bukan, maka kalau dah ada hari-hari yang ditinggalkan lain daripada hari-hari yang memang diyakini atau itu adalah haid, mengikut kaedah tamyiz atau kaedah adat, maka yang lain daripada kaedah yang hukum haid adalah wajib qada. Satu contoh misal, cuma bab ni sekali sebut je lah kan, nak tanya panjang tanya pi ya. Tapi nak menunjukkan ada bab memang kena mengaji khusus, kena kenal pasti, kena ada ilmu yang fardu ain khasnya pada wanita untuk dia kena tahu dan menyelesaikan, apatah lagi dia sedang bermasalah dengan masalah itu. Kalau dia memang tak ada masalah apa-apa, tak jadi sewil apa darah yang haid yang keluar, dia memang pasti mana haid tak haid, suci dia pun tak terganggu, tak ada kurang daripada 15 hari, tak ada masalah apa-apa lah. Tapi bila ada masalah, wajib selesaikan, wajib kena tahu, dan tak tahu kena tanya. Itu kaedah kita. Contoh misal, nak sampai contoh ni, yang wanita akan ada sampai tahap lebih daripada 15 hari dia akan tinggal solat. Contoh misal, katalah seorang orang perempuan ni dia keluar darah, keluar darah yang biasa lah, keluar 10 hari 10 hari, mai hari ke-11 pekat lagi pada hak biasa, hitam, selalu merah. Contoh memang tak boleh sembahyang lagi lah, pasal darah maksimum paling banyak 15 hari. Bila hari ke-11 masih keluar pula tu, pekat pula keluar 11, 12, 13, 14, 15 masih keluar lagi hitam, 10 merah, 11 sampai 15 hitam, 16 hitam lagi, 17 hitam lagi, tak boleh sembahyang lagi. Bahkan dia isi kaedah nanti, pasal dia ada kaedah kuat dan lemah darah tu, ada merah dan hitam. Hitam tu nanti akan jadi haid, merah tu bukan. Bila hitam tu bukan, bila merah tu bukan, hitam tu adalah yang besar keberangkaliannya, pasal dia darah kuat, yang merah tu hukum darah dhaif. Jadi sampai 16 tak boleh sembahyang lagi, 17 tak boleh sembahyang lagi, 20, 18, 19, 20, katalah sampai 20 hari keluar hitam. Jadi dah 20 hari tak sembahyang, sampai hari 21 katalah berhenti, contoh berhenti. Jadi darah haid takkan ada 20 hari, maksimum haid 15. Mana darah haid? Kaedah ni hitam. Bila hitam dah sembahyang tinggal berapa hari? 20 hari tinggal, disebabkan darah yang ada, darah lemah, darah kuat tu. Itu mana haid? 10 hari. Kaedah jamak berhenti pukul apa saya dah sebut, saya tak ulang. Nak kira darah ni. Jadi mana yang haid? 10 hari hitam. Untuk merah yang 10 hari tinggal sembahyang tu, ternyata itu bukan waktu haid. Itu haid dia berapa? 10. Dah sembahyang tinggal berapa? 20. Lagi nak berapa? Qada 10 hari yang ternyata dia bukan waktu haid. Tu. Yang tu kena mengaji suku. Saya sebut tu sebagai untuk tunjuk contoh je. Maksudnya ada kaedah nak menyelesai, ada ilmu khas gitu. Bahkan saya sebut pagi tadi, saya kata apa? Bab fiqh ni dalam bab haid, dia ialah min ghawamidi abwabil fiqh. Bab fiqh yang paling rumit sekali. Atau nak banding dengan beraid, haid susah lagi. Pasal dia tak ada benda yang tak terdobit, nisbah apa, kepelbagaian darah yang keluar, selang apa, tak tentu arah, tambah ada yang memeningkan kepala untuk menyelesaikan dia. Cuma dia pun ada formula, ada kaedah yang kena belajar. Beraid tak susah mana, cuma susah nak ingat. Susah nak ingat tu, tak ingat tak boleh buat. Beraid satu hal, haid sama je, tak ingat tak boleh buat. Macam mana nak selesai tak tahu, sampai istilahnya mutahayyirah, bingung, sampai tak ketahuan, sampai tak tahu ni nak buat macam mana darah ni. Nak kata haid pun tidak, pekat pun ada, cair pun ada. Lepas tu selalu waktu yang suci, yang ni
Main darah pula 3 hari betul berhenti pula, main datang pula. Pening. Macam mana nak selesai? Wajib mengaji, fardu ain. Khasnya pada mereka yang memang ada masalah dalam bab tu. Okey, saya nak bagi contoh, nak cerita apa? Masalah qada. Nanti kita qada. Itu orang perempuan haid ada masalah-masalah macam tu, satu hal. Yang tak sembahyang langsung tu baik lelaki atau perempuan. Macam mana pun apa hukum? Wajib qada. Puasa pun wajib qada. Sembahyang yang memang tinggal sengaja, yang memang sepatutnya kena sembahyang tapi tak sembahyang, wajib qada. Kaedah kita jumhur ulama bahkan jadi ijma', sembahyang yang ditinggal dengan sengaja wajib qada. Wajib qada. Kalau tak ada siapa sebut dah bagi tadi pun. Apa dia? Kalau ikut Islam betul-betul memang tak ada sembahyang qada. Kalau ada pun 2 waktu je. Pasal apa? Dah kena bunuh. Pasal buat hukum hudud. Tinggal sembahyang, ada saksi, sabit hukum, sabit laporan, suruh sembahyang tak mau, degil, dia mengaku wajib, bunuh. Suruh sembahyang tak nak, bunuh. Virus ni lebih besar daripada coronavirus lagi. Bunuh. Macam mana pun masih Islam kalau dia mengaku wajib. Satu, tak ada qada sembahyang. Kalau ada qada pun berdosa pun 2 waktu je. Dah tak hukum Islam tak jalan ni macam mana? Tu yang jadi melampau-lampau orang Islam ni. Melampau jadi macam mana? Sampai ada yang tak sembahyang semua hidup ada. Ada yang sembahyang sembahyang tak sembahyang. Saya panggil sembahyang kodok, lompat. Sembahyang kapal selam ada. Sembahyang kapal selam ada sebulan timbul kapal selam, ambil bekalan. Ni kapal selam macam tu kan. Orang biasa dia kerja kapal dia tahu kan. Tak kapal selam pun kapal laut. Sebulan melabur tu ambil barang berrelax sat. Untuk belayar pula. Kapal selam pun belayar masuk laut. Pusing ronda berkawal. Ada orang sembahyang macam tu, sembahyang kapal selam. Musim duit rezeki bagus je, sembahyang rajin pergi masjid. Pening semua tak pergi masjid dah. Sikitlah dengan contoh-contoh macam tu. Okey dah, kita mana ada sihat mau sembahyang, sakit mau sembahyang, senang mau sembahyang, susah mau sembahyang, demam mau sembahyang, patah kaki mau sembahyang, tak ada kaki mau sembahyang, tak ada tangan mau sembahyang, selagi ada akal sembahyang. Melainkan kalau ada manik macam tu lah. Antara manik yang memang khas sebut haid, nifas. Jadi asal nak sebut, kalau ada sembahyang yang luput macam mana? Tinggal. Ataupun bahagian ulama ada 2 jenis sembahyang luput. Ada yang sembahyang yang luput dengan sebab tinggal tu berdosa. Istilah luput tu faid lah. Luput. Faid tu umum luput. Tapi asal biasa pakai faid ni, dia ada dubit 2. Ada sama ada faid tu yang asin bi faidin, yang ada ghairu asin bi faid. Ada yang ditinggal berdosa, ada yang tinggal tak berdosa. Mana tinggal tak berdosa? Tinggal tak berdosa, terlupa. Tinggal tak berdosa, tertidur. Tak ada sedar dalam waktu sedikit pun. Dengan sebab tu tak sembahyang. Ataupun ditidurkan pasal kena Covid. Contoh. Sebulan lepas tu baru jaga balik sihat. Ditidurkan. Ditidurkan tu, sebulan tu orang tanya, kena qada tak? Kena. Pasal itu tidur namanya. Itu tidur, bukan gila. Bila tidur kena qada. Andai katalah jadi macam Ashabul Kahfi, tidur 300 tahun, macam mana? Bangun-bangun macam mana? Wajib qada. Tapi dia tinggal 300 tahun tu tak berdosa. Pasal apa? Nak dosa apa? Dia bukan saja tinggal, tapi wajib qada tak? Wajib. Pasal dia istilah orang yang tertidur, taklif dia bila dia jaga. Bila dia jaga berapa hari dia tidur, atau dia kena qada. Termasuk dalam tidur tu, insan ditidurkan. Asal nak sebut kena qada. Kalau dia kena qada macam ni, istilah sembahyang ada faid, tapi faidin yang ghairu asin. Tak berdosa. Tak berdosa pasal dia bukan sengaja tinggal. Ada pun orang yang memang sedar ni tapi tak sembahyang. Dosa besar tu tinggal. Apa buat? Wajib segera qada. Kalau dulu tak dapat hidayat, sekarang mau dapat hidayat, macam mana? Berapa lama nak tak sembahyang? Kira. Dan apa hukum mensegerakan sembahyang macam ni?
wa yubadiru bi fa'itin, hendaklah bersegera ia. Domir tu pasal dia fi'il, wa yubadiru, badara yubadiru, setiap fi'il mesti ada fa'il. Itu kita belajar nahwu kan. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Siapa fa'il? Yubadiru, muslim, mukallaf, tahir. Kaedah domir pula nak kembali kepada siapa? Kaedah dia mesti kembali kepada domir, kepada marji'un domir yang terdekat yang disebut. Itu kaedah. Kalau tak ada, tengoklah siapa fa'il. Yang tu kena ngaji lama sikit. Yang ni yubadiru ni siapa kena bersegera ni? Orang yang mukallaf untuk sembahyang tu. Siapa dia? Muslim, mukallaf, tahir. Kalau dia tinggal, wa yubadiru bi fa'itin. Cuma disebut umum, hendaklah bersegera dengan sembahyang yang luput. Bersegera dengan sembahyang yang luput, sembahyang yang tinggal. Bersegera wajib ke bersegera sunat? Sebut tu. Sekali lalu saya sebut lah tadi, kalau sengaja tinggal, wajib segera. Bahkan wajib segera tu macam mana? Wajib bersegera untuk qada, pasal kita tak tahu kita hidup berapa hari lagi, kena-kena pula mati dalam keadaan dosa banyak. Sekalipun dah taubat, tapi sembahyang ni termasuk dalam bab hutang, yang kalau memang kita mukallaf untuk sembahyang, kalau tinggal, macam mana hutang kena bayar, hutang makhluk kena bayar, hutang dengan Allah Ta'ala pun kena bayar. Itu kaedah kita. Dari sisi kaedah kiasiyah akliyahnya, kalau tinggal sembahyang dengan sebab tertidur pun kena qada. Kalau yang ni bukan tertidur, yang ni memang tak tidur, memang sedar, tapi dengan sengajanya tak sembahyang, lagi berdosa dah satu. Kalau orang tidur pun kena qada, tambah orang yang tak tidur memang sedar dengan sengajanya, dengan sedarnya. Apa nak sebut lagi, kalau bahasa kasar sikit, dengan sombongnya tak sembahyang, dengan bodoh dia tak sembahyang, apa lagi, dengan lalai dia tak sembahyang, dengan degil dia tak mau sembahyang, dengan ikut nafsu dia tak sembahyang. Macam mana? Wajib qada. Segera. Dan segera tu macam mana? Dia kena utamakan qada tu lebih daripada segala-gala apa malam ni buat. Dengan kaedah ulama sebut, siapa-siapa ada tinggal sembahyang wajib, haram di atas dia buat benda sunat. Bukan sembahyang sunat tau, benda sunat. Apa saja yang status sunat. Kalau sunat mu haram, harus ada bahasa-bahasa tak elok saya sebut lah kan. Bapak haram. Haram jadah kan saya sebut tu. Apa maksudnya? Kalau benda sunat pun haram, kalau benda harus 2 kali haram. Tu bahasa lembut kan. 2 kali haram. Kalau benda makruh 3 kali haram. Kalau benda haram 4 kali haram. Haram di atas haram, di atas haram, di atas haram. Oh gila buat kerja tu. Sedangkan mengaku la ilaha illallah, mengaku Muhammadur Rasulullah. Muhammad mana yang kau ikut ni? Muhammad bin Abdul Wahab. Pergi bahasa gitu. Muhammad mana? Mahdi Muhammad. Baju sebut itu. Muhammad apa? Tak payah sebut nama orang lagi, sebut habis water kan. Tapi maksudnya kau bukan ikut syariat Nabi Jadi kena bersegera. Jadi kalau sembahyang yang ditinggal dengan sengaja, wajubadiru bifaitin, wajiban atau wujuban. Kalau bifaitin yang asin bitarki. Kalau dia faid yang wairu asin bitarki, pasal tertidur, pasal terlupa, pasal nyanyuk, yang tu macam mana? Yang tu sunat bersegera. Sunat segera qada wajib, tapi bersegera tu sunat. Orang tertidur, start sembahyang subuh, tak sedar langsung, bangun-bangun pukul 10. Bangun pukul 10. Eloknya qada terus lah. Sembahyang subuh tu, itulah waktu dia. Macam mana pun dia tak nak qada lagi. Nanti tak tunggu zuhur ke, asar ke, malam ke, isyak ke, ataupun bila dia senang ke, boleh, harus. Tapi sunat bersegera qada. Pasal apa? Tuntutan qada ada, wajib qada ada, tapi tak wajib segera. Pasal dia ghairu asin bitarkih, dia tak berdosa dengan sebab meninggalkan solat tu. Satu alangkah baiknya kalau kita daripada kecil terdidik supaya jangan tinggalkan solat, mujurlah macam tu. Walaupun sembahyang kita ni sembahyang patuk ayam aja, macam tu kan. Sembahyang ni sembahyang jasad je, raga je.
Jiwa tak solat sekalipun. Jadilah. Maksud jadilah tu apa? Tak gaduh kita nak qada sembahyang. Satu, kalau dengan soalan bagus tak kalau memang kita ni daripada keluarga yang memang jaga sembahyang dan kita pun terpelihara sembahyang sedap pada kecil sebelum kita balik lagi. Itu kalau ditakdirkan dah berlaku sampai dah tua dah baru dah tahu wajib sembahyang, baru nak qada macam mana? Terima ialah seadanya, mengakulah di atas kecuaian kita pergi belajar menuntut ilmu, mengaku ajalah di atas kita ni memang tak peduli syarak, kita pun tak ikut perintah Allah Ta'ala, dulu pun buah macam mana? Wajib taubat. Lepas tu yang mana qada, segera qada, menyesallah apa yang telah lalu, wajib taubat. Memang itulah keadaan. Untuk habuan manusia hidup tak sama. Kewajipan kita ialah menzahirkan gambaran diri. Apa yang memang kena buat, memang kena buat. Apa yang dah bersalah yang kita buat, mengaku je lah cuai. Nak bangga diri apa, nak sombong diri buat apa? Langit mana lagi kita nak berteduh, bumi mana lagi kita nak pijak kalau bukan daripada bumi dan langit yang Allah Ta'ala cipta. Baik, itu masalah yubadir bi faitin, bi faid, bersegera. Jadi ada segera wajib, ada segera sunat. Baik, kemudian wayusannu tartibuhu, dan disunatkan tartib dia. Tartib dia tartib faid. Sembahyang yang luput ni buat dia tu kalau boleh dari segi kaedah tartibkan dia. Jadi mentartibkan sembahyang yang luput tu afdal. Jadi apa maksud kita tartibkan dia? Tartib tu kita bukan mengikut jenis solat ataupun waktu solat, tapi kita mengikut hari-hari solat, ikut tertib. Dengan bahasa lain ikut tertib kan sembahyang ni. Contoh zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, kan macam tu tertib ni kan. Selesaikan sembahyang mengikut tertib harian. Bukan selesaikan qada mengikut tertib waktu. Ni, boleh faham? Faham macam tu? Bahasa macam tu faham tak? Contoh, dia memang ada tak sembahyang. Sembahyang yang ada orang ni dia tak sembahyang. Sembahyang apa? Subuh memang tak nak sembahyang. Isyak memang tak sembahyang. Zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang. Dia lepas maghrib je. Ada passion macam tu. Sajalah buah ayat itu kan. Ataupun subuh dia sembahyang masa nak pergi kerja. Zuhur tak boleh pasal apa? Makan apa suntuk tak boleh sembahyang zuhur. Asar dah jam tengah jalan. Maghrib sembahyang, isyak sembahyang. Jadi dia tinggal apa? Zuhur dengan asar. Contoh lah, saya nak bagi contoh tu. Jadi nak qada ni bukan makidah dia macam ni. Qada zuhur dulu qada bagi habis. Dah habis zuhur baru qada asar. Tidak. Kaedah qada mesti ikut tertib. Zuhur, asar. Kalau setiap hari tu dia tinggal zuhur asar, zuhur asar, zuhur asar, zuhur asar, zuhur asar, zuhur asar. Sembahyang kaedah dia punya qada tu zuhur asar, zuhur asar, zuhur asar. Bukan selesaikan zuhur dulu satu-satu, lepas tu selesaikan asar. Kalau ada lagi sembahyang tak sembahyang pula subuh, ataupun dalam banyak-banyak tu dia selesai subuh dulu. Pasal apa? Subuh paling banyak dia tak sembahyang. Lepas tu dia selesaikan zuhur, lepas tu selesaikan asar, ataupun seumpamanya. Bukan macam tu. Walaupun disebut sunat, tapi sunat tu dia ada kaedah afdaliyah dari sudut menyusun. Pasal ikut jumhur yang dan sebut banyak ulama sebut, pasal kita dicas esok kalau salah lah perbicaraan di akhirat esok di mahsyar, kita dicas mengikut sembahyang yang ditinggal. Kalau ada sembahyang tinggal, dia dikira dengan iktibar dalam sehari itu ada tinggal tak tinggal sembahyang. Boleh faham kata apa? Kalau contoh dalam setahun tu, walaupun dia sembahyang 4 waktu, tapi tak pernah ada 5 waktu, dia dihukum cas tiap-tiap hari tinggal sembahyang. Tiap-tiap hari tinggal sembahyang. Jadi kalau katalah ada 2 waktu dia tinggal setiap hari, dia qada subuh je dulu. Subuh dengan isyak dia tak sembahyang. Qada subuh je, pasal 2 rakaat senang. Dia qada je subuh dulu. Dia tengok mati. Subuh selesai, isyak tak selesai.
Bila kena hisap macam mana? Hukum cas setiap hari tinggal semayang. Pasal apa? Qada isyak tak habis. Setiap hari ada tinggal semayang. Maksudnya setiap hari ada kes. Kaedah selesaikan bab qada bukan kaedah selesaikan jenis, tapi selesaikan ikut hari. Ikut hari. Contoh dia ada tinggal 2 waktu, subuh dengan isyak. Jadi mana? Subuh isyak. Okey, satu hari dah tak ada kes dah dalam setahun. Habis dah. Memang subuh isyak tak sembahyang 2 hari. 2 kali dalam satu hari. Sembahyang pula apa? Subuh isyak. Dah 2 hari. Dah tutup kes 2 harinya. Subuh isyak. Dia tengok setengah tahun mati. Contohlah. Memang dia tak qada habis lagi. Tapi setengah tahun dah selesai kes dia. 6 bulan tak ada hukum tinggal sembahyang. Berbanding dengan dia dah pulun sembahyang subuh, qada. Tapi masih cas hukum setiap hari tinggal sembahyang. Satu atas kaedah itu. Sunat tertib, bahkan afdalnya mengikut tertib harian. Kaedah qada mengikut tertib harian, bukan mengikut jenis solat yang ditinggalkan. Ada orang dia qada style macam ni. Sembahyang zuhur, qada zuhur. Sembahyang asar, qada asar. Sembahyang maghrib, qada maghrib. Sembahyang isyak, qada isyak, maghrib isyak. Tidak. Kaedah sembahyang kalau tinggal dengan sebab sengaja tinggal sembahyang, selagi ada kederat, wajib qada tu, tak boleh buat aktiviti lain. Bahkan ingat formula tu. Siapa-siapa tinggalkan benda wajib, khasnya buat sembahyang, haram buat apa-apa benda sunat. Sunat tu baik sembahyang tarawih ke, sembahyang duha ke, sembahyang witir ke, sembahyang qabliyah ke, sembahyang ba'diyah ke, haram buat sembahyang sunat. Bahkan saya terlajak sebut sembahyang tu, haram hati dia buat benda sunat. Kalau benda sunat haram, benda harus macam tu yang saya guna bapak haram jadah kan. Kalau bahasa lembutnya, kalau benda sunat haram, buat benda harus 2 kali haram. Buat benda makruh 3 kali haram. Buat benda haram 4 kali haram. 4 kali haram. Jadi bila buat benda sunat haram, apa nak kena buat? Bila harus pun tak lagi haram, kena qada lah. Tak ada apa aktiviti dia boleh buat melainkan qada. Siapa? Tobat tak tobat lagi? Sedar tak sedar lagi? Insaf tak insaf lagi? Ada buat salah? Untung kau nak hidup apa hari? Yakin dia hidup 1000 tahun lagi? Bila kau nak qada? Sikitlah bahasa macam tu kan. Bukan nak marah tu, tapi bab-bab macam tu kena nak sebut penegasan. Ulama kita sebut, kau tak faham ke? Tak ada iman dengan kau? Macam itulah bahasanya kan. Kalau orang memang ada iman, kalau macam mana? Tak boleh dia tak boleh hidup lah. Dia qada. Kalau kita tengok kisah ulama-ulama kita yang mereka ni bahkan ada yang jadi wali, asalnya wali kan? Tapi oleh kerana dia faham syariat, qada segera masa tu juga. Apa yang sepatutnya dia kena selesai. Lepas tu nak buat apa? Taubat sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam jalan agama ni sampai jadi wali. Jadi wali tu bukan jadi orang awam tak? Sampai jadi wali. Antaranya perompak-perompak yang pernah bertaubat di tangan Syekh Abdul Qadir Jilani waktu dia masih kecil-kecil. Awal-awal dia nak pergi mengaji, mak dia pesan bagi duit, ayah dia semasa nak meninggal ada pesan tinggalkan sejumlah wang emas untuk dia belajar. Bila dah besar, ada rombongan nak pergi belajar, pergi ke Mesir, pergi ke Mekah, pergi Mesir rasanya. Mak dia tumpangkan dia. Bila nak berpisah tu, mak dia pesan tu apa dia, aku nak pesan dengan engkau. Mak dia sangat taat dengan mak dia. Aku pesan dengan kau apa dia, sepanjang kau pergi mengaji musafir apa ni, nak pergi mengaji apa, buat haji, ikut orang pergi musafir, pergi mengaji ni, mak pesan satu, jangan cakap bohong. Jangan cakap bohong. Satu mak dia pesan. Okey, ikut dalam perjalanan kena rompak, kena samun. Habis semua kena samun. Tanya, sampai kat dia, rompak tu tanya, budak. Masa tu budak lagi, ada yang kata riwayat 9 tahun baru, 9 tahun pergi musafir mengaji tu. Kita 19 tahun 90 tahun. Sikit lah 9 tahun mengaji. Budak,
Ada barang berharga tak kat kau? Kata dia ada. Mana kau simpan? Adalah saya simpan. Kat mana kau simpan? Bawah ketiak aku. Oh, ni bawah ketiak dia. Kata budak ni civil ke apa ni? Aku tak percaya. Aku tanya. Tengok bawah ketiak aku dia. Rompak tu jadi bingung. Pasal orang lain semua sorok tak beritahu. Ni budak ni pelik. Siapa? Dia cerita mana dia simpan barang berharga. Kalau ikut sorok tak? Pasal apa agak-agak dia tak tipu. Mak dia pesan apa dia? Jangan cakap bohong. Dah dia tengok budak ni pelik, panggil, bawa pergi kat bos. Jom ikut jumpa bos aku. Ni jumpa bos. Dia panggil, bos, ada budak pelik ni, budak sivil ni. Ni budak ni. Oh. Masih 9 tahun kan. Hal lah orang lain. Bukan share kerja jalan ni. Budak sivil ni apa? Saya tanya kat dia. Dia cerita kata dia ada simpan benda berharga. Waktu saya tanya dia tunjuk bawah ketiak dia. Dan tak besi apa dia simpan. Saya serah kat bos lah. Pasal budak ni pelik. Serah. Geng-geng dia semua duk tengok. Panggil dengan bos. Pasal budak ni special sikit. Orang lain semua sorok tak cerita langsung. Tak cerita tu kena geladah habis. Yang dia ni tak kena geladah pun. Pasal dah tunjuk tadi. Orang harga aku. Betul dia kata, budak, betul kan kau ada bawa barang harga? Budak kan, siapa nak sangka bawa duit emas? Bawa duit dirham. Duit dinar. Orang lain adalah, tapi budak bawa, siapa nak sangka 9 tahun? Besar ni, ada bawa duit. Dompet pun tak ada, IC pun tak ada lagi. Saja kita usik dia sikit kan. Betul bila tanya, kata dia, budak, betul ke bawa barang harga? Betul? Kata dia, kat mana kau simpan? Bawa ketiak aku. Banyak mana kau bawa? Dia cerita lah berapa dinar tu. Betul ke kau ni? Buka. Ya. Dia jadi pelik gila. Itu kan budak. Awak hal orang benda kan? Tapi orang ikhlas ni orang lain tu. Dia kata, aku ni dalam musafir nak ikut rombongan ni pergi haji tak silap saya. Lepas tu aku nak pergi mengaji. Dalam waktu perpisahan tu mak aku pesan, arwah ayah aku tak ada dah, mak aku lah pesan, ni duit pun ayah bagi untuk bekal mengaji. Mak pesan jangan tipu, jangan cakap bohong. Dia cakap macam tu je, menangis habis. Rompak bos dia tu, ketua dia, menangis habis. Nangis. Dia kata apa? Budak besar 9 tahun kata dia. Boleh jaga amanah mak dia. Yang kita dah tua bangka nak mampu bahasa saya Suriah macam tu kan. Tak sedar-sedar ni. Nak jadi apa jadah kita ni. Kita wajib taubat. Budak besar ni pun kena Tuhan, kena mak. Kena tanggungjawab dia nak mengaji. Kita taubat, pulangkan balik semua ni. Dan kita kena ingat balik. Saya nak cerita tu kita kena ingat balik siapa yang pernah kita rompak dulu. Wajib atas kita pulangkan balik semua kezaliman yang telah kita buat. Kalau tak sah taubat kita, rompak baru mengaji dulu. Kalau tak sah taubat kita pasal ada hukum dengan hukukil adami yang tak selesai. Betul? Taubat, pulang balik, bagi kat dia, ucap terima kasih kat siapa dah kerja lah ni. Kata dia, kau pergi mengaji. Lepas semua, lepas tu dia orang taubat, semua yang perompak-ompak semua jadi wali. Saya nak cerita apa? Kena faham, nak taubat pun keadaan taubat, jangan jadi wahbi. Jangan ambil ada pendapat. Jagalah kau. Zaman ni ada pendapat tu. Apa sikit ada pendapat, apa pendapat. Yang jumhur punya pendapat semua tak mau pakai. Pula tu tak cermat lah tu, nak memeriksa, nak semak. Pula tu kadang-kadang dah silap, tak nak pula patah balik, kata silap mengeluarkan hukum. Baik. Jadi nak cerita tu tak mana. Dah kalau dah taubat betul-betul, asal nak cerita situlah. Dia pulang balik, dia cari habis semua apa benda yang dia ambil dulu, dia ingat balik, dia pergi jumpa balik siapa dia pernah kezaliman dulu, dia pulang. Taubat sungguh-sungguh dah.
Jadi asal nak sebut sembahyang pun nak tobat sungguh-sungguh macam mana? Banyak nak tinggal sembahyang dulu. Tobat tak tobat? Qada sungguh-sungguh tak? Nak tanya hak tu, nak cerita hak tu lah. Ni takkan nak qada nak jadi baik, tapi qada 2 waktu. Melantak 4 pinggan. Tengok cerita Astro lepas Hindustan, lepas satu, qada 2 waktu je. Kadang 1 waktu je, 1 kali Zuhur, sekali qada Zuhur. Siapa? Tak larat lah buat banyak-banyak. Yang tinggal boleh banyak-banyak. Kasar sikit lah saya sebut kan. Saya nak sebut apa? Ada iman tak ada iman? Nak qada ke tak nak qada? Kau rasa kau hidup lama lagi, bukan nak mampu dah ke? Ayat saya kasar. Allah hadanallah ila siratal mustaqim. Kita kalau jumpa, kalau ada orang cakap macam tu lah, guru kan cakap kita macam tu, mak kita ke ayah kita ke, orang yang memang kita nak dengar perkataan dia bercakap itu, teriak merau, nangis. Kenapa? Memang touching betul dalam hati, touching my heart kan. Kita tak kena touching my heart, tu yang tak ada teriak tu biasa selamba. Saya teriak ni pasal saya memang penyedih orangnya. Tak payah tanya mak saya hidup ke. Dalam ramai-ramai adik-adik saya penyedih, pendiam sama, tak rajin sembang dengan orang. Apa nak sebut, kecil-kecil kalau mak tu cerita, adik-adik lain selamba je. Kami 6 adik saya. Adik-adik lain biasa je. Yang kuat teriak saya. Saya. Kadang dia cakap, mak ingat kecil-kecil mak cerita macam ni. Nak tengok? Nak cerita saya teriak ni tak ada apa-apa, pasal memang saya punya perangai suka teriak. Dia memang penyedih. Istilahnya apa? Suka hibah sikit. Banyak tersentuh jiwa sikit. Cakap sikit nak teriak. Apa ni? Mak kecil-kecil dulu dengar dia kata, hampa esok ni besar dah, nanti dah besar, dah ada kerja, nanti tinggal lah mak duduk seorang-seorang dengan abah hang. Abah hampa dalam rumah, semua kerja, kakak kerja, angah kerja, nani kerja. Saya nani lah, Nani. Zaini panggil Nani lah. Nani ni panggilan manja lah. Tak ada orang tak panggil Nani. Mak lah panggil Nani. Nani, Jun tu adik saya. Masa tu kami 4 beradik lah. Adik yang tua lagi tu dia main lambat sikit. Dan saya pun, saya 69, dia 76. Jauh lah umur, jauh sikit. 6 tahun beza. Orang dapat. Masa tu saya kecil lagi. Dia kata, bila dia sebut kata pergi kerja, tinggal mak seorang, adik-adik lain selamba, saya menangis. Tak nak pergi kerja. Siapa tak mau tinggal mak dengan abah seorang dalam rumah. Cik tak mau pergi kerja. Saya menangis, orang lain tak menangis. Jadi kecil-kecil dah perangai macam ni. Jadi jangan terkesan lah saya menangis. Tak ada apa. Dia memang rasa hibah sikit. Dia cepat terasa itu. Apa cerita cerita menangis tu, tak ada apa pun. Macam mana pun kena cari juga, waktu-waktu kena menangis, kena cari juga. Ada orang nak menangis tak mau menangis, payah juga tu pun. Tapi biar menangis betul ya. Menangis betul. Saya tentu sedih tu mengaji, saya ada mengaji yang saya menangis. Mengaji tajwid menangis, mengaji tauhid menangis. Pasal ada benda ayat-ayat disebut tu istilah touching dia, tersentuh hati pun tak boleh sebab. Baik, jadi saya nak cerita mana kalau ada qada, kaedah qada dia kena selesaikan ikut hari. Walaupun disebut yusanu, bahkan dia fal afdalnya selesaikan ikut hari. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan qada tu satu hal selesai. Dan dengan kita bersungguh mengikut tertib keutamaan, mengikut hari, supaya padam kes hari-hari dah tak ada, makin hari kita buat dosa tu makin sikit. Dengan rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan kalau mati pun tak ada nak qada, dengan rahmat Allah Ta'ala mohon sangat mudah-mudahan dia ampunkan segala dosa-dosa kita yang kita dah taubat dah, tapi ada hutang yang masih belum selesai qada. Dah dia tahu kita buat tepat macam mana dia tunjuk ahli-ahli ulama,
dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan sedekah Nabi SAW, sedekah para ahli ulama, tutup guru kita, macam mana dapat syafaat mereka, Allah Ta'ala ampunkan dosa semua. Amin. Sikit juga itu pun saya ada sebut macam ni, pasal banyak orang dia dalam nak qada tu dia sayang nak buat sunat, pasal dia tarawih tak boleh nak buat, pasal apa duk gaduh qada je. Allah besar fadilat tarawih ni. Bagi faham macam ni, betul sikit kepala otak. Tak mana? Qada wajib, tarawih sunat. Jangan nak buat tarawih sedangkan tinggal qada. Jangan duk sangka qada tak ada pahala, bahkan qada lagi besar pahala daripada sembahyang sunat. Bahkan bukan saja pahala qada tu, wajib qada, bahkan dengan sebab qada tu rahmat lagi besar daripada buat benda sunat. Antara tipu daya nafsu, dia bodoh orang kita pergi gaduh pergi buat benda sunat, tinggalkan benda wajib. Tu bodoh. Antara gurur syaitan, dia tipu nafsu kita bagi bodoh, dia halobo orang kita pergi buat benda sunat, benda harus, benda yang tak bermanfaat, kita tinggalkan benda wajib. Itu gurur. Tambah kita mengaji, benda yang kita mengaji kena faham, tak peduli. Benda yang sepatutnya kita peduli, kita tak peduli. Itu bodoh. Mengaji kena berhati tu. Mengaji kena berhati. Kadang duduk pondok gaduh masak. Kita tak gaduh masak, alhamdulillah, tapi ada khidmat kena basuh lah sikit, apa-apa kena basuh. Apa nak sebut? Jangan duduk pondok dah gaduh masak. Nak belajar masak, buat gulai, buat sambal, buat asam pedas, buat tom tam, tom yam, kemsom, apa nama kita tahu. Masak kuzi, tak kuzi, kurma, apa daging, apa bala, nama macam-macam. Macam mana? Tak payah. Boleh makan ikan masin dengan telur dan kicap badan. Pasal main nak mengaji. Yang sambil-sambil tu, sambil-sambil lah. Sambil-sambil duk ngapai apa-apa tu, sambil tu belajar masak. Tak apa. Belajar masak pun bukan gaduh, bukan nak gaduh hafal. Tengok, buat balik try. Jadi, siap. Buat nasi goreng, pola dia macam ni. Siap, jalan, try. Orang ni ajar macam ni, orang ni ajar macam ni. Tak usah duk gaduh, tulis dalam buku lah. Ni buku resipi duk pondok, tak payah. Saya semua dalam kepala. Tapi dah lama tak pegang sudit, tak pegang belakang, tak pegang periuk, nak pegang orang marah pula. Abah tak payah pergi dapur. Duduk. Kena marah pula duduk dapur. Apa cerita ni? Cerita jangan dia buat bodoh, main mengaji tapi duk sibuk benda yang lain daripada mengaji. Yang ni pun sama, jangan dia buat bodoh, benda hak fardu yang dah tinggal, wajib qada, pergi gaduh pergi buat sunat. Dengan bahasa lain, hutang banyak tapi gaduh sedekah ke orang. Daripada sedekah baik orang banyak hutang. Banyak orang macam tu. Ni tipu daya yang kadang kita tak sedar. Alhamdulillah. Mengaji pun kena saya pelik pun. Kalau saya punya pengajian lalu saya duk ngajak tauhid, fiqh, tasawuf macam itulah kan. Ada orang tauhid tak pernah biasa mengaji, dia gaduh pergi kelas tajwid tapi tauhid tak mengaji. Bukanlah maksudnya tak payah mengaji ke tajwid, saya tak kata itu, tapi kalau bertembung lah antara tajwid dengan tauhid, patutnya dahulukan tauhid. Tak pernah datang kelas tauhid, duduk kira mengaji tu mengaji apa? Ngaji tajwid dia. Ngaji tajwid pun baca betul lah, makhraj huruf tak kemas lah tu hal, tapi tauhid mesti betul. Tu gaduh taranum pula dah kan, taranum tapi tauhid tak mengaji, Allah tak kenal, tak tahu macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala, zat dia, sifat dia, faal dia, tak faham macam mana nak hidupkan hati dengan Allah Ta'ala, tapi duk sibuk duk taranum. Ya ke? Itu pun penipuan yang ada lah. Macam mana pun bagus juga satu sudut pergi mengaji, ni tak mengaji langsung. Dalam duk mengaji pun yang tu pun boleh kita tipu, apatah lagi tak mengaji apa-apa pun lagi lah kena tipu. Ya. Iblis cerdik kan. Nafsu pun cerdik pasal kena didik dengan iblis banyak kan. Jumpa tok guru jarang. Kalau pergi pun masjid mengaji duduk balik tiang. Nyorok duduk sorang-sorang. Lepas tu kalau boleh duduk tempat gelap yang tak dinampak orang. Mengaji. Orang pergi mengaji masjid. Ramai macam tu. Selagi masjid besar yang mana ada, selagi tu dia duduk kat dinding masjid tu.
Ada macam tu, dia orang mengaji macam tu. Saya mengaji dulu pantang kalau nampak itu. Kalau masuk, kalau ceramah saya panggil itu dulu. Okey, siap. Lagi saya merepek panjang tu. Jadi asal nak sebut tertib. Dan kata dia wa taqdimuhu, kalau atah pada tertib, wa yusannu taqdimuhu ala hadratin, dan disunatkan mendahulukan akan dia faid sembahyang yang qada ni ala hadiratin, di atas sembahyang hadir. Ala hadiratin ala salatin hadiratin, di atas sembahyang yang hadir. Sembahyang hadir maksudnya sembahyang yang duduk dalam waktu. Ni contoh ni duduk zuhur lagi ni. Dulu banyak sembahyang zuhur yang qada-qada. Dah sembahyang zuhur satu hal. Jadi qada ikut tertib lah macam mana kita dah belajar. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Yang mana yang kalau lima lah. Qada masuk asar. Masuk asar macam mana? Nak buat macam mana? Nak qada lagi selesai ke? Nak sembahyang asar yang fardu yang saya masuk waktu tu. Masuk waktu sembahyang asar awal waktu sunat. Pasal sembahyang awal waktu. Sembahyang asar memang dah wajib, tapi waktu asar panjang. Sembahyang qada wajib, dah wajib dah lama wajib. Selagi tak buat duk berdosa, meter duk berjalan. Bopi pasal meter tu, time duk jalan, masa duk berjalan, pasal taklif makin lama makin banyak dosa, makin tebal, makin bengong, makin gelap hati. Macam mana nak bagi tak gelap? Potong wayar dah. Apa kaedah potong wayar dia? Qada. Jadi antara nak qada lama-lama yang memang wajib qada, yang ni dia memang dah wajib pasal dah masuk waktu, tapi waktu panjang lagi. Kalau masuk asar lagi sampai pukul 7.30 katalah gitu, 7.30 baru masuk maghrib. Macam mana? Kaedah dia qada dulu 7.20. Lagi kalau tak sembahyang asar, tak dan nak sembahyang asar dalam waktu, jadi berdosa pula. Jangan buat bodoh gitu. Bagus sembahyang hak tunai yang hari ni punya, yang sehari punya, yang sembahyang asar tu. Baru buat yang hari ni punya, yang dalam waktu tu. Pasal apa? Yang ni memang wajib. Jangan sampai yang tu pun qada pula, jangan buat bodoh gitu. Jadi macam mana? Yang qada dulu selesaikan, pasal yang tu dah wajib lama dah. Wayar hutang dulu, baru buat yang hari ni. Nampak ulama kita cerdiknya mereka, macam mana nak selesaikan hutang piutang dengan Allah Taala. Saya tolong baca, saya tolong hurai. Nak sebut nas hadis apa banyak lagi hukum tak faham. Ambil faham, pasal nak bagi beramai bagi betul. Ya betul. Jadi siapa ada masalah qada-qada ni, kau selesaikan mengikut apa yang sepatutnya. Habis wa yu'maru mumayyizun biha li sab'in, diperintahkan akan kanak-kanak mumayyiz. Budak mumayyiz ni asal mana mumayyiz boleh beza. Ghalib orang Melayu, bahkan ghalib kanak-kanak ni boleh tamyiz umur 6-7 tahun. Boleh lah tamyiz. Ada yang cerdik sikit 5 pun boleh tamyiz dah. Istilah boleh tamyiz ni apa? Kita dah boleh ajar, dan dia masuk ajar, dia makan ajar. Kita boleh cerita dia bab najis, kencing, berak, nak masuk bilik air kena cuci hak ni, duduk menyangkung, yang ni air najis tak najis, nak keluar bilik air basuh kaki. Kita suruh dia pandai dah buat sendiri, dia boleh makan ajar dan dia faham ni najis tak najis. Kalau kita ajar dia tu, katalah abang dia misalnya, dia tengok abang dia kencing, keluar bilik air, tak basuh kencing, tak basuh kaki, dia kata pengotor, tak basuh kencing, kata dia, kaki pun tak basuh, cerita kat Umi. Maksudnya budak tu cerdik, memayyiz nama dia. Pasal dia kenal, dia faham, dia boleh take alert dengan hukum hakam, dia boleh dia boleh tahzir orang, dia boleh kenal pula orang ni buat benda tak betul, tak kena dia ni, salah ni najis ni. Kencing tak basuh, macam kucing dengan kambing tak basuh kencing. Pengotor, jijik lah abang ni. Okay, steady. Jadi pasal ramai budak-budak kalau nak kencing macam mana? Pergi tengok mana, main, berlari. Sagi nak terkencing macam mana? Pergi kat mana, parit macam mana? Selak seluar.
tembak apa. Itu memang kau ajak tu, bodoh. Kasar ajak. Siapa tak ajak tu. Kalau orang yang dah diajar, dia latih, dia nak kencing macam tu pun dia malu. Yang ni tak ada lah. Selak tu, tembak, basuh tak pasal. Tu perangai tu kadang sampai tua nak mampus tu perangai tu. Nak saya punya bahasa kasarnya. Ya, pasal duk tengok ramai. Pergi kencing R&R. Mana? Kalah Cina mau kencing masuk tandas tu. Kutlah berak saya tak tahu lah kan. Saja kita boleh pergi lah kat Cina macam tu kan. Cina pun tahu malu nak pergi kencing kat tempat kencing berdiri tu. Orang perempuan tak lah kencing berdiri kan. Ni Selamba je beratuk kencing berdiri. Ayun belah gitu kan. Yalah. Kalah Cina mampus pun. Cina kui saya dulu kecil panggil Cina kui. Cina kui pun reti kan nak masuk kencing. Boh pergi bahasa Cina tu kan, bukan apa, nak kata jangan nak buat lelaki ni orang Islam tapi bengong dalam bab kebersihan sampai tak tahu macam ni, bodoh. Tak boleh ayat saya macam tu kan. Bodoh macam tu, pelak macam tu kan. Tambah pula buat renovation masjid, tandas. Lepas tu antara tandas ni ada tandas kencing berdiri. Ya Allah, masjid tu bengong jatuh kuasa bengong. Boh, kontraktor kuasa bengong, kontraktor pun bengong, bagilah suggestion sikit. Kata dia, boleh tak kencing berdiri ni? Satu, ada makruh tu, satu hal kencing berdiri. Pasal ada juga masuk tanda kencing berdiri. Kita bukan cerita tu, tapi kau telah sediakan tempat kencing berdiri, dahlah kencing berdiri, tempat basuh tak ada. Tak kena. Jangan buat bodoh gitu. Jangan buat bodoh dulu. Okey. Jadi nak sebut tamyiz. Jadi kanak-kanak ni kalau tamyiz umur 5 tahun, 6 tahun, kalau ada tamyiz yu'maru biha, disuruh dengan sembahyang. Suruh sembahyang. Dan bila nak suruh sembahyang, bila disampaikan. Sebelum tu biarlah. Dia nak sembahyang, dia nak ikut kelebang-gelebung, dia pakai tudung, pakai telekom, pakai serban, dia nak ikut kelang kabut, tak apa. Kalau boleh ajar, bagi tahu kat dia sembahyang rokok macam ni, ajar dia bacaan sambil nak tidur, sambil baring, sambil tepuk-tepuk nak lena tu, baca tahiyat, baca Fatihah, boleh ajar sambil-sambil. Tak payah ambil pelajaran serius. Hari ni nak ajar sembahyang, tak payah. Jom baca Fatihah, buka MP3 ke, bantai Quran ke, bantai dia boleh baca Quran kan. Dia peluk je, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Allamal Quran. Kecil-kecil peluk bantai, bunyi Ar-Rahman. Kecil-kecil boleh baca Ar-Rahman lah. Ni dah tua mampu Ar-Rahman, tak ingat. Sedap itu. Saya dulu kecil-kecil tak ada pula macam tu. Tua ni pun ada kan. Mujur ada anak ada yang dapat yang tu, alhamdulillah. Tok kakak dia beli bantai apa? Kecil-kecil dia. Boleh baca Ar-Rahman itu lah. Ada yang umur yang baru darjah 1 tu hantar pasti. Saya dulu tak ada pasti. Saya sekolah Cina. Dulu mana ada pasti-pasti kan. Saya tak ingat nama kindergarten tu. Kindergarten kat Negeri Sembilan. Lagu Cina dah, lagu India dah, orang putih dah. Ada anak, alhamdulillah lah ni ada pengajian alternatif ni. Pergi pasti macam mana? Surah muluk duduk di mulutnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia apa? Tak ingat. Surah muluk duduk di mulut eh. Jela saya tengok. Jela apa? Aku kecil-kecil dulu tak macam ni. Satu silibus ni kalau kita elok kan macam mana? Oh, generasi kita memang generasi ulul albab. Lah ni banyak generasi ulul lembab wa telentang tiqab. Boh pergi saya tu. Kadang-kadang bagus yang pasti masuk sekolah rendah menghadap bendera. Negaraku Perak Aman Jaya lah apalah. Demi negara yang tercinta apa bala tau. Masuk sekolah kebangsaan lagi barai. Habis semayang apa semua tak peduli, campur jantan betina, buat grup study pun campur habis jantan lelaki perempuan macam itik. Alasan dia apa? Untuk membiasakan pergaulan dan interaksi sesama bukan sesama jantina. Bahkan lah ni saya tak tahu ada lagi.
Ada lagi ke sekolah yang lelaki-lelaki saja, perempuan-perempuan saja? Saya ada lagi ya? Tak Yah Izzuddin tu memang ada lah. Tapi sekolah kebangsaan ada lagi ya? Ada lagi ya? Kalau ada pun memang sekolah kebangsaan pun memang ada laki-laki saja. Kan sekolah missionary banyak. Ada. Memang ada sekolah kebangsaan itu lah. Dan sepatutnya memang macam tu, sekolah lelaki ya, perempuan je. Sekolah campur ayam itik ni, Allah, ni kacau. Saya dulu kecil-kecil sekolah rendah, semua pelajar lelaki. Boys school. Road 10 boys school. Sekolah lelaki Jalan 10 Petaling Jaya. Saya orang KL tau, belajar KL tau. Bukan KL Kuala Luar, kampung luar ni kan. KL Kuala Luar, no. KL Kuala Lumpur kan. PJ Old Town kan. Road 10 Boys School. Lani sekolah tu sekolah ada lelaki perempuan lah. Dulu zaman saya sekolah lelaki. Bila sampai darjah 6 sekolah lelaki, masuk sekolah menengah SMP Petaling. SMKP, Sekolah Menengah Kebangsaan Petaling. Dia untuk tukar jadi SKP, Sekolah Kebangsaan Petaling. Tu sekolah menengah saya. Batu 6 Jalan Kelang lama. Ada lelaki perempuan. Allah, masuk sekolah tu pening. Dah zaman tu pula umur masuk 13, masuk nak jadi remaja, memang pening. Sekolah rendah. PP tu dah tengok dah. Cinta-cinta ni biasalah, hantar-hantar surat ni. Masuk sekolah dalam seminggu dah dapat surat dah daripada orang perempuan. Nak berkenalan, bagi kod-kod rahsia, A macam ni, B macam ni. Saya nak sebut nama pun boleh lagi. Siapa dia yang biasa hantar surat dia. Sampai lah ni ingat tau. Bagi kod rahsia. Tapi kita dah dulu boys school, nak jumpa orang perempuan bersegan, tak ada tak ada pasal nak layan. Mujurlah tak layan. Kalau layan tak teruk gimana jadi. Apa saya nak sebut? Tu sekolah campur lelaki perempuan. Dah ada yang couple lah. Tingkat 1 tu dah ada couple lah. Orang ni couple lah, orang ni couple lah. Ni hari raya pergi rumah, orang pergi makan raya Jumaat, hari raya. Siap buat pergi jalan hari raya. Couple lah, tingkat 1. Zaman saya. Bukan saya lah, zaman saya. Lah ni. Itu KL kot kan. Kuat luar apa? Tu Lenggung tak ada. Saya dia kampung ni, orang kampung tak ada. Orang kampung mau orang takwa, mutaki semua. Tu KL tu tempat setan bertelur. Satu jadi ke tu. Sikit ayat-ayat macam tu. Nak cerita apa? Mumayyiz Sab'in. 7 tahun sepatutnya dah suruh semayang. Dan semayang bukan semayang patuk ayam. Semayang yang cukup semua syarat semayang. Wuduk, tutup aurat, tamakninah, bacaan, dengar dengan telinga, semua dah diajar dengan ikut SOP solat macam mana orang dewasa. Bukan semata-mata semayang bodoh yang tak sah, yang tak cukup syarat. Tidak. Saya biasa tegur, ada sekolah-sekolah yang saya pergi, sekolah baik yang saya pergi, sekolah rendah, masa saya belajar praktikal perguruan apa dulu, dekat Ipoh, ada Mahat Ummah, ada Seri Ummah, ada kadang-kadang kena berkampung masa cuti, ada program-program hujung minggu apa. Dalam antaranya bila bermalam dengan kawan-kawan yang duduk sekolah kebangsaan apa ni lah, ada Seri Ummah apa, sekolah Islam ada asrama. Itu adalah budak-budak yang budak lelaki perempuan semayang. Asuh semayang tu bagus, tapi tak jaga SOP. Budak perempuan pakai telekong, tapi pakai telekong telekong longgak, tak pakai cukup, rambut keluar, semayang. Allah. Semayang pun dengan kaki, ada yang telekong singkat, ada yang pakai macam pakaian pelekat. Kau dah semayang duk main, duk cuik-cuik gelak aku. Tengok, tak ada pantauan dan membetulkan suasana dalam keadaan budak-budak tu. Istilahnya tak ada tarbiyah yang betul. Semayang, latihan semayang ada, jemaah ada, tapi dibesarkan dalam keadaan semayang tak betul SOP. Dia jaga celaka semayang macam tu. Dia bawa sampai tua. Pasal tak ada orang betulkan dia semayang dia daripada kecil dengan semayang yang betul ikut SOP. Dia akan semayang main-main sampai tua, walaupun sekolah agama.
Jadi pendidik jangan cuai dalam bab tu. Satu, kanak-kanak dia kecil macam kebong. Hang buat macam mana, hang atok macam mana, itulah budak-budak hang. Kalau hang walaupun suruh semayang tapi tak pedulikan dia, tangan duk bergoyang, duk bergaru, tudung tak pakai dengan sempurna, yang ni londeh nampak dagu, rambut terkeluar, wuduk pun cincai-boncai, kencing pun tak basuh, contoh itulah, kiblat pun tak betul, semayang pula tak ada tamak ninah, bacaan pun tak didengar dengan telinga, tak dipantau langsung, semayang ikut dan saja, sampai tua esok dia semayang tak betul. Pasal apa? Pasal pada dia dah semayang dah okey. Cikgu aku, ustazah aku tak pernah tegur aku. Mak bapak aku tak pernah betul dengan aku. Ya, dia akan jadi macam anakku Sazali. Kalau masa kecil dulu bapak tegur Sazali tak jadi macam ni. Betul kan? Masa tu tak ada gunalah menyesal nak menyanyi. Anakku Sazali, dengarlah, duk menyanyi kat petang ni kan. Lagu yang ayahmu karangi. Ingat kecil-kecil dulu dengar macam tu. Ayahku Sazali tu dia punya lirik tu tak ingat betul-betul, sedih kata dialog tu tak ingat betul-betul. Kalau ada saya sebut dah macam dia orang duk cerita tu kan. Ni lebih kurang gitulah sebut kan. Kalau bapak buat tipu bapak dia pun lambat aja. Oh, Sazali baik, Sazali bagus. Tak tahu kena kencing bapak dah. Sampai jadi benda-benda tak elok. Pasal apa? Ada masalah tu. Satu kecil-kecil bagi main handset, bagi main game, tu yang habis. Lingkup tu bahaya tu. Satu dia kena ada orang yang cekah tak. Awak bagi handset ni, nak pergi mampus esok dapat handset, tengok tak ketahuan, duk tengok menatang tu Quran pun tak mau baca, sembahyang pun tak boleh. Dia kena ada orang hak cengeng tak. Memang satu sukut orang marah lah kan, awak merepek engkau aku pergi esok hang tengok. Jadi ni lah aku kata dulu. Memang ada orang tak suka macam tu kan. Suka kalau saya cakap macam tu pun suka lah. Tak tahu rupanya itulah setan. Dan kita besar esok kata nasib baiklah aku ni handset mak bapak tak bagi dulu. Nasib baik tu. Baru kita sedar nasib baiklah dulu aku kena rotan masa macam ni. Nasib baik dulu aku tak semayang, bapak aku tibai aku. Kalau tidak aku tak tahu jadi menatang apa. Tu. Jangan tak tahu. Dengan sebab kita kena kurung, tak ikut nafsu tu, sebab tu kita jadi baik. Betul kan? Banyak kita macam tu kan? Betul kan? Saya dulu kalau tak tahu lah, kalau tak pergi mengaji, tak pergi belajar Quran, mak bapak duk hantar pergi mengaji, pergi rumah orang pergi mengaji, kabat bukit, pergi rumah orang malam maghrib apa isyak, tak biasa duduk di rumah pergi mengaji, baca Quran, gedebak, kena marah macam ni. Asal tak jadi macam ni. Jadi iblis apa lah tahu. Auzubillah. Tapi pasal benda susah, mujurlah mak bapak kita buat macam tu. Dan jangan tak tahu ada orang dia akan menyesal lah. Bapak aku dulu, mak aku tak pernah macam ni. Macam mana pun adab dia macam mana? Yang sudah lah. Jangan salahkan mak bapak kau dah besar, hang kena cari ampunkan, doakan keampunan untuk mereka. Mudah-mudahan doa kamu hang tu aset besar dia, semua dalam buku catatan mereka. Walaupun mereka dah silap didik hang, tapi hang tak silap, hang doakan untuk mereka keampunan. Itu kaedah kita. Saya ngaji tu guru ajak itu. Itu nak cerita apa? Tamyiz umur 7 tahun. 7 tahun dah diajar semua. Sembayang. Lagi wa yudrubu 'alaiha, dan dipukul 'alaiha ala tarkiha. Ala tu ala limatruk. Wa yudrubu 'alaiha ala tarkiha. Dipukul di atas tinggalkan akan solat. Bila? Li 10 tahun. Bahkan 7, 10 ni dia sepadan. 7 ni dah ajar dah adab, akhlak, kebersihan, gosok gigi, semua bersuci, adab, salam orang, hormat orang tua, pisah laki perempuan. 7 tahun dah diajar. 10 tahun langgar pukul. Bukan saja bab solat, semua bab-bab agama yang fardu 10 tahun sepadan untuk pukul, ajar adab dengan kaedah pukul. Jadi faham tu apa? 7, 10 proses pendidikan, dan sebelum 7 macam mana dah diajar semua benda-benda tu, dan masyarakat kita, keluarga kita, dalam rumah kita dah diajar dengan muamalah Islam sejak daripada umur sebelum 7 tahun pun dah biasa tengok dengan muamalah Islam macam tu. 7 dah suruh, 10 tahun tinggal pukul. Ada orang sampai 20 tahun pun tak sembahyang, mak bapak pun tak boleh apa. Satu
sayangkan anak, tangan-tangan kan, sayangkan isteri, tinggalkan, betul kan? Tangan-tangan dengan apa yang patut. Saya punya pengalaman mengajar pondok, bila tanya lah budak-budak masuk kadang tanya, siapa ke rumah dia tak semayang pernah kena pukul angkat tangan. Kalau ada 50 tu, dua pun susah. Maksudnya di rumah memang tak semayang. Kita tengok perangai pun kita tahu, ambil wuduk pun kita tahu, ambil wuduk. Kena buat minggu orientasi untuk betulkan wuduk saja. Kita ambil, duduk depan kita ambil elok, belakang kita dia tak faham pasal tak ada orang pantau dan pembetulkan dia. Bila kita sebut ni tak betul, ambil wuduk, buka sepadan dia, tani tangan tani, lipat baju, lipat, ambil air, ambil macam ni, kena jebok wuduk macam ni, bekas macam ni, air wuduk macam ni, kolah macam ni, sebut tak satu ni kencing, nak semayang apa, nak mandi kolah, pakai seluar pendek mandi, yang ni aurat hang kena tutup pusat lutut, kena ada kain basah, tak ada apa hang pakai kain pelekat, pakai seluar, jangan panggil nampak pusat, kalau stick pusat lagi. Ajak satu. Pernah ada orang tua mai kursus kat pondok dulu 2 minggu duduk, pejabat agama hantar mandi pakai sepeda kat kolah. Allah, budak-budak tengok, ustaz saya lah dia orang panggil, ustaz orang mandi pakai sepeda. Pada dia orang biasalah, tambah ada yang bekas tentera, tak pernah dia ajar syariat tu, tak pernah dia ajar syariat tu, selamba je. Bagi tahu lah, dalam dok ngajak tu sebutlah kedepuk. Jadi wajud rabu alaiha li ashrin. Baik, serupa bab solat ka saumin, seperti mana puasa. Jadi apa maksud puasa ni? Semayang suruh umur 7 tahun, 10 tahun tak puasa, tapi puasa syarat dia ataqahu, yang mampu ia memayyiz ini akan saum, yang dia mampu nak puasa. Latihan kita orang Melayu ni kebanyakan puasa latihan bagus, tapi tak bagus dalam latihan semayang. Tuan-tuan saya tak tahu, saya dapat rasa tu latihan puasa daripada kecil, tapi latihan semayang lambat sikit. Patutnya latihan semayang dulu baru latihan puasa. Ada orang tak ada latihan puasa langsung, puasa pun tak ada. Pasal kita pernah duduk pondok, ada orang dihantar macam-macam lapisan orang yang hantar pondok ni. Ada budak yang tak pernah puasa sampai dah umur 15, 16 tak pernah puasa. Bayang tuan-tuan. Orang macam tu hantar pondok nak bagi anak-anak dia jadi berjenis sikit, boleh jadi ustaz, tapi tak pernah puasa sebelum ni. Jenuh kan. Tak turi, jenuh belah rimau, belah rimau, belah singa, belah babi hutan. Jenuh. Kalau belah kancil semua, belah arnab tak apa. Arnab pula kurung tak apa. Ni belah babi. Jenuh. Kalau babi merah tu tak apa, ni babi hutan, babi tunggal lah tu. Tak faham saya bahasa tu sudah. Masuk babi tunggal ni apa? Dah lah buas, badan besar, umur banyak, badan kuat. Ratus ekor dia, perangai macam tu. Payah tu. Tu payah. Putih tu. Jenuh kepung. Tapi bukan orang sini lah. Saya sebut bukan budak-budak sini ni yang terasa hati pula. Saya sebut babi hutan Afrika. Siap. Jadi apa dia benda-benda yang wajib kita ajar ke anak-anak ni? Awwalu wajibin. Situ dulu. Jadi asal sebut solat, puasa, termasuk puasa solat ni umur 7 dengan 10 sepadan, suruh dan pukul ni semua jalan syarak, tutup aurat, seluar pendek, seluar panjang, pergaulan lelaki perempuan. 10 tahun dah tak boleh campur dah lelaki perempuan. Tak boleh dah main masak-masak, main kejar-kejar, main apa? Main serigala nak tangkap anak ayam kan. Tahan sini. Dia jantan, perempuan belakang. Duk pegang pinggang, duk pegang apa? Musang nak tangkap ayam kan, ada macam tu kan. Main kecil-kecil tu. Tahu? Tak tahu. Tak tahu. Tenteng tau, tenteng. Tu main budak-budak lah kan. Kecil-kecil main balik-balik. Lepas tu selembang main tenteng.
Umur 7 tahun, 8 tahun pun boleh pisah. Kecil-kecil 5 tahun, 3 tahun tak apalah, main budak-budak. 7 tahun dah kena ajak. Tak, perempuan, laki-laki. Tambah bak tudung, aurat dah tak boleh campur dah. Main laki-laki, main kejar-kejar, usik-usik, main nyorok-nyorok. Laki perempuan tak boleh lah. 7 tahun tu dah kena ajak lah. 10 tahun dah out, tak boleh lah. Laki-laki, perempuan, kena asing. Situ dulu soalan kalau ada. Jadi kita cerita banyak bab sebanyak kodok-kodok ni, bab tamyiz kanak-kanak. Dia tak wajib melainkan dengan balik, tapi mak bapak wajib tarbiyah umur sepadan dia 7, 10 boleh pukul. Cuma pukul janganlah balun sampai patah pinggang, ingatlah. Pukul untuk ajar adab. Itulah. Ya. Tengok keadaan, tengok color. Kalau satu color 15, 16 walaupun ada darah wajib mandi, sumbat, jawat. Nak sembahyang mandi, sumbat, jawat, wajib mandi ada besar. Pasal dah lebih 15. Kalau satu color. Ataupun color dia sak merah, hitam, campur kuning, coklat, hijau, biru apa semua ada. Waktu hari ke-16 pun sewil macam tu. Hari 16 mesti sembahyang. Mandi sembahyang. Saya bagi contoh tadi, 10 merah, 11 hitam. Itu lain. Kena faham kedah-kedah tamyiz tak tamyiz. Tu saya kata dia ada ilmu dia kena belajar itu. Bahkan ada bab sampai 45 hari tak sembahyang. Tapi nanti dia akan kena kotor lah. Apa dia kena kotor? Ada bab sampai 45 hari tak sembahyang. Kes macam mana? Ngaji lama sikit tu. Nak sebut tu banyak lah. Dia memang kena bagi satu daurah khas bab tu. Memang kena fakih bab tu, kena erti. Dan belajar mesti ambil daripada orang betul. Pasal macam-macam pasien orang manjak bab haid ni faham. Yang betul-betul alhamdulillah. Tapi macam-macam pasien ada. Okey, saya jawab tu sekali lalu ringkas lain. Umur macam mana? Umur 7 tahun qat'i ke? Kaedah dia tak panggil qat'i, dia tahdid istilahnya. Maksudnya umur tu memang tepat. 7 tahun pun qamariyah. Cuma sifat dia tamyiz. Jadi kalau ada tamyiz sebelum 7 tahun, biar dia tamyiz. Maksudnya dia cerdik awal. Ajarlah dulu. Tapi suruh dia tak. Biar dengan kehendak dia. Dia tengok kita sembahyang, dia pun nak sembahyang. Nak ikut balik sembahyang. Biar dia ikut. Nak ikut umi pakai tudung. Dia pun kecil-kecil je macam budah lah. Tak ada budah tak mahu keluar rumah. Nak nikab. Nak ikut umi, nak pakai nikab. Biar. Suruh tak usah lagi. Biar tengok dia punya minat tu. Kita akan tengok dia minat tak minat. 7 minat tak minat, engkau mesti tudung, mesti pakai. Urat mesti tutup. Keluar rumah mesti pakai tudung. Ajar dia macam tu. Ajar dia macam tu. Dia kaedah dia. Kalau cerdik tamyiz sebelum 7 sekalipun, yu'maru li sab'in. Yudrabu li ashrin. Okey. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana min nuri hidayatika kama nawartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.